warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulakan, di sini ada permintaan untuk kita bacakan surah Al-Fatihah. Semoga dengan berkat surah Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan buat saudari kita Hajjah Maimunah binti wa Ma'amin Al-Hazinah wa lakuwatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali pada pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana pada perjumpaan yang lalu telah kita membicarakan berkenaan dengan rukun wuduk yang kedua, iaitu membasuh muka dan batas. Apa yang dimaksudkan dengan batas membasuh muka, daripada ujung rambut hingga kepada dagu, dan juga daripada anak telinga hingga kepada anak telinga. Dan juga apabila seperti mana berkenaan dengan sebelum-sebelumnya, ketika membasuh muka juga ada beberapa sunat, iaitu di antaranya adalah membasuh muka sebanyak 3 kali. Baik. Berkenaan dengan membasuh muka sebanyak 3 kali ini, terkadang-kadang hukumnya itu menjadi wajib. Bila menjadi wajib? Apabila seseorang itu bernazar untuk melakukan atau untuk membasuh muka sebanyak 3 kali, maka wajib baginya ketika itu untuk mengulang 3 kali. Pasal dia sudah bernazar, sudah menjadi tanggungjawab dia. Yang kedua, hukum membasuh 3 kali itu hukumnya adalah sunat. Itu adalah hukum asalnya. Yang ketiga, membasuh 3 kali itu menjadi makruh jika mana kerana membasuh 3 kali itu boleh menyebabkan dia tertinggal sembahyang Jumaat. Sembahyang berjamaah. Jadi kalau kerana dia angkat wuduk nak sempurna mungkin, kemudian dengan melakukan demikian itu menyebabkan dia boleh tertinggal sembahyang berjamaah, atau imam pun sudah memberi salam, maka ketika itu makruh untuk dia membasuh sebanyak 3 kali. Kemudian yang keempat, menjadi haram. Haram untuk dia membasuh lebih daripada 3 kali, atau haram untuk dia membasuh 3 kali jika mana dengan melakukan demikian boleh menyebabkan keluarnya waktu sembahyang. Tu yang pertama. Kalau dia basuh ni 3 kali, definitely sembahyang waktu akan keluar. Tu kalau dia menganggarkan membasuh yang wajib saja, ataupun mengangkat wuduk yang wajib dan sunat, bermakna yang wajib saja itu lebih ringkas, lebih cepat. Bermakna dia akan sempat untuk sembahyang dalam waktu. Maka ketika itu wajib untuk hanya dibuat yang wajib saja, yang sunat semua kena tinggalkan. Yang sunat ketika itu meninggalkan juga adalah wajib. Wajib tinggalkan semua yang sunat-sunat. Pasal nak kejarkan waktu ni. Yang kedua, bila lagi haram untuk dia melakukan 3 kali, jika mana dia cuma mempunyai air yang cukup untuk dia basuh ibadat anggota-anggota yang wajib saja. So kalau dia lebih, bermakna kalau dia cuma ada air untuk basuh muka, basuh tangan, menyapu kepala dan membasuh kaki, kalau tambah daripada itu dah tak cukup air lagi. Maka ketika itu dia tak boleh untuk basuh 3 kali, cukuplah dengan sekali saja. Pasal nak prioritaskan yang wajib. Jadi ini saja keadaan di mana membasuh 3 kali itu menjadi haram. Jadi hukum asal membasuh 3 kali itu adalah sunat pada anggota-anggota wuduk. Baik. Jadi kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh pengarang sini, as-salis ghaslul yadaini ma'al mirfaqain.
Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai kepada dua siku. Ini adalah rukun wuduk yang ketiga. Membasuh tangan daripada ujung jari sampai ke siku. Tangan ni kalau ikut dalam segi bahasa bermakna daripada ujung jari sampai ke paras ketiak. Ini semua kat bawah ni semua nama tangan. Ini dari sudut bahasa. Tapi kalau dari sudut syarak, tangan ni bermakna daripada ujung jari sampai ke siku. Tapi kalau dalam bab mencuri, hukuman yang diberikan kepada orang yang mencuri, potong tangan, bermakna tangan sampai kepada pergelangan. Jadi dia perbahagian. Tangan ni berbeza mengikut keadaan. Baik. Jadi balik pada berkenaan dengan membasuh tangan, bermakna dia kena pastikan bahawa air wuduk itu kena daripada ujung jari sampai kepada siku. Kalau ada cat, ada perkara-perkara yang boleh menghalang air itu kena pada kulit, maka dia nak kena hilangkan. Nanti kita akan lalu bab berkenaan dengan syarat-syarat wuduk. Dia nak kena hilangkan pasal kalau kita ada cat atau benda-benda yang tebal yang dia boleh menghalang air daripada kena kulit kita, maka tak sah. Bermakna basuhan itu pun tak sah. Bermakna kalau itu tak sah, muka pun tak sah dan kepala pun tak sah dan seterusnya. Begitu juga kan kuku ni. Kuku ni kadang-kadang ni dia sudah berubah warna. Ada nasi jenganan, ada tauge, ada sambal goreng ni. Ini semua ni nak kena hilangkan. Lepas tu dalam definisi, kuku panjang tu apa? Kuku yang sudah boleh berubah warna. Kita nak tangkap wuduk tu kena check. Tengok kuku kita ni macam mana. Oh dia ada colour merah, ada cili tu. Lepas tu nak kena hilangkan. Nak kena hilangkan semualah. Apa-apa yang semalam punya nasi ayam ni, sambal ke apa nak kena hilangkan semua. Dah hilangkan tu semua baru kita basuh. Jangan basuh dulu baru tengok. Sebelum tengok tu tengok, basuh tu tengok dulu. Kau tak nanti 2 kali kerja. So tengok dulu, oh ni okey, ni semua okey. Okey dah basuh. Habis. Subhanallah. So kita kena pastikan. Sebab tu kemudian apabila kita membasuh kedua tangan ni, sunat dimulakan daripada tapak tangan. So mulakan dari depan. Mulakan dari depan, kemudian disunat diselang-selikan. Kalau yang kita dahulukan yang kanan, bermakna diselang-selikan. Tangan kiri atas tangan kanan. Kalau yang kiri, tangan kanan atas tangan kiri. Baik, kemudian disunatkan untuk kita gosok. Kita gosok, diselang-selikan kemudian kita gosok. Boleh untuk kita lalukan gini, tapi sah, cuma sunat dia untuk menggosok. Baik. Kemudian begitu juga dengan apabila kita membasuh tangan, sunat untuk kita mendahulukan yang tangan kanan dulu daripada tangan kiri. Kalau kita terbalik, tangan kiri dulu baru tangan kanan, hukum dia sah tapi makruh. Ataupun kita baca serentak, buka dua-dua paip sekali, paip hujan dengan paip getah habis gini. Senang Ustaz, jimat masa. Ini apa dah? Ini makruh. Yang hanya untuk kita basuh dua-dua tu telinga kita ni. Telinga kita ni. Ini saja basuh dua-dua. Kalau yang kanan, yang tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri ni kena dahulukan yang kanan. Kalau terbalik, hukum yang makruh tetap sah. Hukum itu tak sah. Baik. Kemudian sama juga adalah untuk kita membasuhnya sebanyak 3 kali dengan yakin. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya adalah disunatkan untuk melebihkan. Kalau mazhab Syafi'i itu, kalau dia kata sampai siku, mereka kena lebihkan siku. Pasal apa? Dia bila sampai kepada siku tu, bermakna siku tu hak wajib dia. Jadi hak wajib tu kena basuh, bermakna kena lebihkan daripada siku. Dan sunatkan sampai pergelangan, pertengahan lengan. Hukumnya sunat. Baik. Pasal apa? Dalam mazhab Syafi'i, kaedahnya mengatakan ma la yatimul wajibu illa bi fa wajibun. Sesuatu yang wajib yang tidak sempurna melainkan dengan membasuh yang wajib itu, maka hukumnya juga adalah wajib. Bersalahan dengan mazhab yang lain seperti mazhab Hambali. So kalau kita mengatakan ujung jari sampai siku, bermakna ujung jari sampai siku ni dulu kena basuh. Kalau mazhab lain seperti mazhab Hambali, ujung jari sampai siku, pada siku tak wajib. Mazhab kata had, dia tak kena basuh. Mazhab Syafi'i kata kalau macam mana nak tahu kita sudah sampai had, melainkan sudah basuh. Baru kita yakin. Sama juga dengan pusat sampai lutut aurat, kan? Jadi kalau mazhab Syafi'i bermakna pusat dengan lutut wajib tutup. Mazhab lain tak, pusat dengan lutut tak wajib. Pasal dia kata pusat sampai lutut. So bermakna in between saja wajib. So kepala lutut dengan pusat tak wajib. So ini mazhab lain lah. Alhamdulillah saya cuba beritahu saja. Jadi bila dimasukkan dengan basuh tangan, ujung jari, basuh tangan bermakna ujung jari sampailah kepada siku. Maknanya dilebihkan sedikit. Kemudian di antara sunat-sunat ketika membasuh tangan adalah untuk kita menggerak-gerakkan cincin kita.
Jadi kalau kita masih tak nak tanggalkan cincin, bila kita nak angkat wuduk, maka kita sunat untuk gerak-gerikan. Tetapi kalau kita punya cincin ni memang kalau bergerak, kalau kita gerak baru masuk air, kalau tak gerak tak masuk air, bermakna wajib untuk kita kena goyangkan. Kalau yang hukum asalnya sunat. Hukum asalnya sunat. Kalau kita tahu boleh masuk air. Tapi kalau kita yakin dia tak boleh masuk air, melainkan dengan gerak-gerik, maka wajib kita kena gerak-gerakkan cincin tersebut. Baik. Kemudian di antaranya lagi adalah berturut-turut. Bermakna daripada membasuh muka pergi kepada membasuh kedua tangan, hukumnya adalah sunat berturut-turut. Berturut-turut ni bermakna dikira-kira sebagai maknanya sebelum kering wuduk, yang pertama basuhan muka tu kita dah basuh yang kedua. Mengikut angin yang normal lah. Bukan kita buka kipas lepas kasih kering, kasih dah kering baru basuh yang nombor dua, tak. Subhanallah, maknanya angin yang normal. Baik. Melainkan pada 3 keadaan. 3 keadaan ni wajib untuk dia berturut-turut. Bermakna daripada basuh muka, terus pergi kena basuh tangan, daripada basuh tangan terus kena sapu kepala terus kena basuh kaki. Bila tu? Yang pertama, bila waktu dah sempit. Waktu dah sempit, dah tak ada time untuk higi-higi lagi. Dia dah basuh muka, on spot kena sambung pergi tangan, sapu kepala, kemudian basuh kaki. Pasal waktu sempit, bermakna waktu dah hampir nak keluar. Yang kedua, bagi orang yang selalu dalam keadaan hadas. Bahasa Arabnya daimul hadas. Selalu dalam keadaan senang terbuang air kecil, senang terkentut, atau selalu dalam keadaan pendarahan, ada buasin, maaf katalah, air berdarah terus menerus keluar, maka ketika itu dia dalam keadaan daimul hadas. Orang yang daimul hadas ini dia ada special case. Dia ada 4 benda yang dia nak kena buat berbeza dengan orang yang normal. Pertama sekali, dia cuma boleh angkat wuduk setelah masuk waktu. Sebelum masuk waktu tak pakai. Yang kedua, dia nak kena al-muwalah, itu wajib untuk dia. Al-muwalah itu wajib untuk dia. Yang ketiga adalah dia kena beristinja tiap-tiap masuk waktu. Yang keempat, selepas istinja terus dia nak kena terus angkat wuduk. So dia kena buat 4 ni. Kalau salah satu dia delay, maka dia kena start balik from first. Kenapa nak kena buat 4-4 ni bagi orang yang selalu dalam keadaan hadas? Kerana untuk mengecilkan atau mengurangkan seberapa banyak mungkin hadas dia. Untuk minimize as much as possible. So bila kata minimize, bermakna bila masuk waktu, terus istinja, terus tutup aurat, terus angkat wuduk, terus sembahyang. So dia tak boleh ada delay. Pasal orang ni selalu dalam keadaan hadas. So dia nak kena minimize as much as dia mampu untuk mengurangkan hadas dia ataupun najis ketika itu. Itu beza dia. Dan yang ketiga, diwajibkan untuk dia bermualah atau berturut-turut bagi orang yang bernazar. Jadi inilah di antara berkenaan dengan rukun yang ketiga daripada rukun wuduk. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada esok hari berkenaan dengan menyapu sebahagian daripada kepala atau rukun wuduk yang keempat. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu alaihi wasallam dan tasbih kafaratul majlis. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعانا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.